Jemput Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Hormat Perdana Menteri. Paya Besar mengambil kira pembentangan undang-undang ini adalah satu pembentangan yang sangat kehadapan bagi memastikan ekonomi negara kita kembali dipulih dan dapat dilihat oleh pelabur-pelabur khususnya di peringkat antarabangsa, sebuah negara yang mempunyai ketulusan, kebertanggungjawaban dan yang paling pentingnya adalah bagaimana kita nak meraih kembali pelaburan-pelaburan yang datang daripada luar negara. Perkara pokok Tan Sri adalah berkaitan bagaimana objektif fiskal yang diletakkan dalam jadual pertama. Dan perkara pokoknya adalah bagaimana kita menentukan KDNK nominal yang termaktub dalam fasa 7 Tan Sri Ketua adalah yang ditentukan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya khawatir, saya bimbang penentuan KDNK nominal ini mengambil kira faktor yang agak bias. Saya minta Kementerian Kewangan untuk memperjelaskan supaya Dewan Yang Mulia ini jelas bahawasanya sebab apa cara sekalipun kayu ukur yang dibuat dia akan merujuk kepada nilai KDNK dan fasa 7 memberitahu Yang Berhormat Menteri menentukan. Persoalan yang kedua adalah bila nak ditentukan, mengikut tahun kewangan ataupun mengikut kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga atau kuarter keempat. Itu perkara pokok yang pertama. Perkara pokok yang kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Putrajaya sebentar tadi Tan Sri adalah berkaitan bagaimana kita nak melihat jawatan kuasa fiskal ini adalah jawatan kuasa yang begitu bebas. Saya faham dia ada jawatan kuasa kecil di mana jawatan kuasa kecil akan mengusulkan atau mengusulkan cadangan kepada jawatan kuasa fiskal. Tetapi bagi saya keanggotaan jawatan kuasa kecil ini juga diletakkan dan ditentu tata kelolanya oleh mereka sendiri. Adakah pelibatan daripada pihak luar ataupun hanya berbincang di peringkat Kementerian Kewangan, mengambil kira pandangan Kementerian Kewangan sahaja dan mengesyorkan kepada jawatan kuasa fiskal dan fiskal membuat keputusan akhirnya akan dirubber stamp di peringkat kabinet seperti mana yang disebutkan tadi. Itu yang kedua Tan Sri. Yang ketiganya Tan Sri, saya harap kita hari ini dapat penjelasan. Adakah dengan FRA ini boleh meningkatkan penarafan kredit negara kita? Yang Hormat Tan Sri, kita hadapi penarafan kredit ini naik dan turun. Selepas Asian Financial Crisis 1997-1998, berlaku penurunan kredit sehingga B- oleh Fitch dan kemudiannya selepas 2 tahun naik. Dan hari ini kita berada terperangkap dalam keadaan A- selama 18 tahun. Saya tak faham Tan Sri bagaimana rang undang-undang ini akan dapat membantu supaya terperangkapnya kita dalam penarafan kredit antarabangsa ini sehingga 18 tahun tak meningkat-meningkat. Sebab satu hari Tan Sri, pada tahun 1991 kita berada A- ke atas sehinggalah positif A. Jadi ini menunjukkan apa pentingnya kredit antarabangsa ini. Pertamanya dari segi pelabur, dia akan merujuk negara kita ini mempunyai kemampanan kewangan atau tidak. Adakah bagus untuk melabur negara kita? Dan sudah pasti kerajaan juga penting Yang Berhormat Tan Sri kerana ia akan memberi petunjuk bahawasanya keadaan dan kemajuan makroekonomi negara ini berada di tahap yang lebih baik. Dan sovereign credit rating amat penting kerana ia akan tail down kepada entiti seperti JLC, syarikat-syarikat swasta. Kalau kerajaan tidak dapat menguruskan dengan baik fiskal mereka, akhirnya kredit jatuh. Dan saya nak tahu di Dewan Yang Mulia ini, apakah implikasi terhadap kesan-kesan penurunan dan peningkatan kepada rating ini. Dan saya juga nak tahu komitmen jaminan supaya sudah kita muktamadkan, jangan ada dipanggil rule over, faedah atas faedah. Saya suka pandangan Yang Berhormat Bagan supaya walaupun kita ada government guarantee Tan Sri, adakah dalam objektif yang keempat jaminan kewangan tersebut kurang daripada 25% dimasukkan juga good guarantee. Apa maksud good guarantee? Good guarantee adalah apabila dikatakan akan dapat pulangan balik. Kalau dapat pulangan balik, dia tak termasukkan. Atau bagaimana? Saya perlukan penjelasan daripada Kementerian Kewangan. Yang berikutnya Tan Sri, saya harap sangat supaya kita dapat berusaha untuk menurunkan bayaran khidmat hutang Tan Sri. Dulu bayaran khidmat hutang kita 12%. Naik, sekarang 16%. Dan bagaimana keadaan FRA ini boleh membantu untuk kita menurunkan
debt service charges kita. Negara penarafan seperti negara kita A- Tan Sri sudah menunjukkan negara kita ini sangat ke belakang dari segi bayaran debt service ini, bayaran khidmat hutang ini. Dan ini semua penyata-penyata yang menyebabkan negara kita masih terperangkap dalam tinjauan oleh Standard & Poor, berada di peringkat stabil, tak pergi kepada yang positif. Saya nak tanya kepada Kementerian Kewangan, kita dulu naikkan dari 55 ke 60, 60 ke 65. Adakah dengan IFRA ini selepas 3 ke 5 tahun kita akan kembali balik kepada had statutory yang asal 55%? Itu yang penting. Yang keduanya, apabila kita bagi GG kepada syarikat SPV, JLC, apakah penalti sekiranya kita tidak dapat faedah kepada atau hasil kepada GG yang kita berikan? Yang akhirnya Tan Sri, saya minta sangat supaya biarlah hasil negara yang kita masukkan dalam penggal-penggal dalam FRA ini dapat bertumbuh dengan lebih baik seperti mana pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya bertumbuh 1% kutipan cukai kita, tetapi ekonomi kita bertumbuh 8%. Bagaimana FRA ini dapat membantu dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih.